kita sebab dia memang format KSSM ni ada 3 bahagian saja, iaitu bahagian A, B dan C. Soalan dia ada 13. 13 soalan ni bukan banyak mana pun. Okey, soalan 13 ni tak banyak pun kalau ikut. Okey, jadi untuk bahagian A ada 4 soalan. Bahagian B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bahagian B ada 6. Bahagian C ada 3. Jadi 13. Untuk bahagian C tu dia memang ada pilihan untuk jawab soalan nombor 12 dengan 13 tu boleh pilih salah satu lah. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey. Okey, sekarang sini cikgu letak siap-siap tajuk tingkatan berapa, bab berapa untuk memudahkan pelajar-pelajar lah, untuk memudahkan hampa nak buat ulang kaji balik. Kalau nak tengok dalam buku teks ke atau buku rujukan boleh check balik nah. Okey, soalan pertama ni bab 5 tajuk genetik. Okey, seorang murid telah mengkaji ciri kebolehan menggulung lidah di kalangan murid di dalam kelasnya. Jadi keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 1. Okey, jadi ada lagi hak masuk, cikgu klik sambil-sambil. Jadi macam mana kita nak menentukan? Tengok dekat gambar ni lah. Tengok dekat gambar ada 2 saja. Satu boleh menggulung lidah, satu lagi tidak boleh menggulung lidah. Jadi pelajar-pelajar pemerhatian tu kena jelas lah. Mata hampa tu kena perhati betul-betul. Kalau boleh gulung lidah macam mana? Boleh gulung lidah, dia macam dia bergulung lah. Dia nampak ada terlom sikit tu, boleh gulung lidah. Jom kita tengok contoh dia macam ni. Yang pertama ni, yang cikgu tunjuk ni, boleh gulung ke tak boleh gulung? Boleh tak? Yang pertama ni, yang cikgu tunjuk ni. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Okey, yang ni boleh. Okey, nombor 2 ni? Tak boleh. Tak boleh sebab dia tak ada gelung kat tengah ni. Macam ni dia ada gelung tengah ni kan? Yang ni tak ada, tak boleh. Yang ni? Boleh. Boleh. Okey, lalu ni mari kita kira hak boleh menggulung lidah. Okey, 1. Yang ni 1. 2. Lagi? 3. Lepas tu 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15. Betul tak ada 15 orang? Betul. Okey, 15 orang murid di sini boleh menggulung lidah. Lagi berapa orang tak boleh gulung lidah? Tolaklah kan? Kita ambil tolaklah, semua ni ada 25 orang pelajar, 25 orang murid. Tolak 15 tinggal berapa? 10. 10. So kita pun isilah dekat ruangan ni. Boleh menggulung lidah ada 15 orang. Okey, 15 orang. Tidak boleh menggulung lidah ada 10 orang. So jumlah dia 25 orang. Okey, betul lah. 25 orang. Kalau lebih atau kurang? Lebih atau kurang, maksudnya mungkin 26 ke 24 ke, maka jawapan kita tu memang tak betul lah. Ada yang salah. Sebab bilangan murid di atas cuma 25 orang sahaja. Okey. Yang tu senang saja kan? Lepas tu nak kena buat apa pula? Yang ni 1 markah, 2 jawapan ni. Okey, soalan B. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1, lukis carta palang. Dia kata apa? Lukis apa ni? Lukis apa ni? Carta palang. Okey, kalau carta palang dia macam mana? Carta palang macam mana? Carta palang macam mana? Dia macam ball lah. Dia macam ball lah kan? Dia macam ball. Okey, dia macam ball. Siapa nak jawab boleh jawab terus dekat secara lisan lah, senang. Sehari cikgu kadang tak ada nak baca mesej kan. Okey, carta palang tu dia carta ball lah, duduk sebelah menyebelah. Ada berapa carta ball yang kat situ kita nak kena lukis? Ada berapa ball? Ball yang nak kena lukis? Ada 2 ball. 2 sahaja. Iaitu 1 yang boleh menggulung lidah, 1 lagi yang tak boleh menggulung lidah. Betul tak? Betul lah kan? Okey, so macam mana nak lukis? Okey, kat sini ada 15 komen. Cikgu draw lah.
Cikgu, tapi hampa kena lukis pakai pembaris nah. Yang ni 15 kan? Kena lukis pakai pembaris. Tangan tak lukis boleh tu. Tangan tak boleh. Kena pakai pembaris. Oh. Faisal bawa pembaris. Okey, yang ni satu. Okey, yang ni tariklah sampai bawah guna pembaris. Kalau guna tangan dia tolak markah nanti. Kalau kata tak guna pembaris. Allah tengok kan tengok cikgu buat tak elok dah. Cikgu nampak kena tak? top mari kat komputer tu cikgu. Tak apalah. Nak cikgu tunjuk hak lagi elok ke hampa. Mana dia? Ni lagi elok. Nampak? 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 Lagi elok yang ni. Yang ni 15. Yang ni 10. So hampa lukis macam ni sajalah. Settle? Settle tak? Boleh lukis macam tu? Clear, okay. Clear. Lagi hampa jangan lupa WhatsApp cikgu minta bahan yang kita bincang malam ni, okey? Boleh nah? Okey, next boleh. kita tengok. C nyatakan jenis variasi. Jenis variasi. Variasi ada berapa jenis? Ada 2. 2 sahaja, iaitu variasi apa? Selenjar dengan tak selenjar. Bukan selenjar, selanjar. Cuba sebut selanjar. Selanjar. Lagi satu tak Tak selanjar. Okey, variasi selanjar ni menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas. Contoh dia macam ketinggian dengan jisim badan. Memang dia tak ketara sangatlah. Kalau variasi tak selanjar ni dia menunjukkan perbezaan yang ketara dan sangat jelas. Contoh dia macam kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga, jenis kumpulan darah. So perbezaan dia sangat-sangat jelas dan sangat-sangat ketara. So yang kita bincang tadi tu, kebolehan menggulung lidah dia duduk dalam kategori variasi apa? Variasi selanjar. Ke selanjar? Tak selanjar. Tak selanjar lah ni, tak selanjar ni kebolehan menggulung lidah. So kita akan jawab yang tu lah. Okey, jawab dekat sini. Komen. Okey, kita jawab. Jenis variasi tu variasi variasi tak selanjar. Jangan tulis tak selanjar. Dia bukan selanjar, dia selanjar. Variasi tak selanjar. Okey, dapat 1 markah. Okey, soalan yang seterusnya. Masuk soalan nombor 2 dah ni. Soalan nombor 2. Hak tadi habis dah. Okey, Rajah 2.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, dalam ni ada eksperimen lah kat sini menggunakan pengapit G, bilah gergaji, kat ujung dia letak plastisin. Alah comel lah plastisin dia. Orang bubuh besar sikit lah kalau ikut tu. Ni mungkin 10 gram. Kalau dalam buku teks dia mula dengan 30 gram. Buku teks tingkatan 4. Dia mula 30 gram, lepas tu 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram. Plastisin tu jisim dia tak sama lah kalau dalam buku teks tingkatan 4. Tapi dalam soalan periksa ni kita tengok dia bagi 10 gram, 20 gram, 30, 40, 50 gram. Lepas tu kalau 10 gram masa untuk 10 ayunan dia 10 saat sajalah. Kalau 20 gram 20 saat, 30 gram 30 saat. 40 gram dia tak bagi, 50 gram 50 saat. Memang dia bagi mudah betul yang nilai dia sama dengan hak sebelah tu. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi soalan dia kita nak tengok dia nak tanya apa kat kita. Okey, nak suruh lukis lagi. Menggunakan data dalam jadual 2, lukis graf. Lukis apa? Dia suruh lukis apa? Graf. Lukis graf. Hak tadi lukis apa? Tadi lukis apa? Carta palang. Lukis carta palang. Beza tak? Beza tak? Lukis carta palang. Kalau hak ni dia kata lukis graf. So macam mana cara nak lukis graf? Macam mana? Kena buat tanda? Tanda pangkah? Pangkah dekat sini. Tanda X lah maksudnya. Okey, boleh tak? Okey, cikgu besarkan sikit kita tanda sama-sama. Boleh tunjukkan cikgu tak? Okey, 10 gram 10 saat. Okey, mana 10 gram? Ni jisim, gram kan? Ni jisim, ni masa. Okey, 10 gram sini, 10 saat sini. So kita tanda pangkah kat sini lah.
Tanda pangkah kat sini. 10, Allah tak comel cikgu buat. Tak apa kira jadi. Hacilah nah. Lai. Okey, 20 gram. 20 saat. Tak apa. 30 gram. 30 30 saat. saat. Agak-agak graf ni dia jadi macam mana? 40 gram. Dia jadi straight. Dia akan jadi garis lurus lah. Kalau garis lurus kena pakai apa? Membaris. Pembaris. Kena wajib pakai pembaris. Bukan sunat dah, wajib pakai pembaris. Okay, so guna pembaris, tarik daripada sini. Oh, tu dia pembaris cikgu macam ulang kena bedai. Tu dia nampak? Okay, so sebenarnya dia akan jadi macam ni lah macam cikgu tunjuk kat Ampang. Dia jadi macam ni. Nampak tak? Okay, dia akan jadi macam ni. Tapi pastikan tanda titik tu pastikan nampak lah. Sebab tu cikgu suka guna tanda X. Kalau kita guna tanda bulat-bulat, kadang-kadang dia tak nampak. Hampa pula buat bulat kecil-kecil kan. So buat pangkah besar-besar sikit. Barulah pemeriksa tu nampak dengan jelas apa yang hampa lukis pada graf tu. Okay. Jadi kita tengok. Bila hampa buat graf tu, hampa pastikan semua titik dipindahkan dengan betul. Maksudnya 10 duk tang ni, 20 duk tang ni, 30 duk tang ni dan sampai 50 lah. Bila semua pindah secara semua titik ni betul dapat 1 markah. Dan bila kita garis pastikan graf mesti kalau lurus kena guna pembaris. Dapat lagi 1 markah. Kalau tidak tolaklah 1 markah ni. Jelas tak? Jelas. Okey, jelas. Kalau tak faham sila bertanya. Okey. Ada nak tanya tak pasal graf ni? Ada tak? Tak ada cikgu. Ni, beza tak? Graf cikgu tak tarik daripada kosong. Graf dia tarik daripada kosong. Ada masalah ke tak ada masalah? Tak Ada, tahu. Tak ada masalah. Yang tu dia tak mengganggu pun. Dia tak mengganggu. Nak tarik sampai kosong pun boleh. Tak mau tarik sampai kosong pun boleh. Dia tak mengganggu. Tu pun dapat markah. Dapat. Dia tak ada masalah tu. Tak lukis kat sini pun dapat markah. Kalau lukis pun dapat markah juga. Tak ada masalah. Okey? Okey, kita sambung lagi. Berdasarkan graf di 2A, graf atas tadi tu, nyatakan masa ayunan. Nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 40 gram. Tulis jawapan anda dalam jadual 2. Mesti tulis dekat jadual 2. So jadual 2 dia duduk di atas ni. Nak tulis berapa? 40. 40. Jangan lupa kadang-kadang pelajar tertinggal ni. Kadang-kadang pelajar tertinggal. Tulis 40 macam tu. Okey? 1 markah. Seterusnya, apakah hubungan antara jisim dengan masa ayunan? Hubungan antara jisim dengan masa ayunan, kita tengok ni jisim, ni masa ayunan. Jisim tu kita tahu dah kalau duduk belah kiri dalam jadual ni, sebelah sini adalah pemboleh ubah apa? Manipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang ni adalah PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang belah kanan ni PB. PB. Jadi kalau kata kita nak buat hubungan ataupun kita nak buat hipotesis, selalunya memang kita akan sebut PM dululah. Okay, kita akan sebut PM dulu ni. PM ni. Jisim dulu baru masa. Okay. So jawapan kita akan jadi semakin apa? Semakin bertambah. Semakin bertambah apa? Bertambah Jisim. Lepas tu semakin bertambah masa ayunan. Bertambah tu kita boleh tukar dengan meningkat pun boleh, tak ada masalah. Dia mempunyai maksud yang sama. Okey, semakin bertambah ataupun semakin meningkat tak ada masalah. Okey, benda tu sama saja. Next, kita tengok soalan D. Rajah 2.2 menunjukkan satu situasi di jalan raya. Ini adalah soalan yang melibatkan aplikasi. Maksudnya aplikasi ni apa yang berlaku di sekeliling kita, kegunaan dia. Ada lagi hak masuk, cikgu terima dululah sambil-sambil nah. Okey, sebelum tadi tu cikgu bagi link nah, cikgu bagi link kehadiran. Pelajar-pelajar boleh isi link kehadiran yang cikgu bagi ni nah. Isi kat dalam ni. Okey, kita tengok terangkan mengapa lori tersebut mengambil masa yang lebih panjang untuk bergerak berbanding dengan kereta apabila lampu isyarat bertukar hijau. Faham tak maksud dia ni? Benda ni berlaku di mana? Benda ni berlaku di traffic light.
traffic light lah. Lampu isyarat tu traffic light. Bila merah dua-dua akan berhenti. So bila berhenti, lampu bertukar menjadi warna hijau, dua-dua akan bergerak maksud dia. Tapi kenapa lori mengambil masa yang lebih lama berbanding kereta tu untuk bergerak? Apa masalah dengan lori tu? Lori tu berat. Lori tu berat. Jisim dia banyak. Okey, jisim dia lebih besar berbanding kereta. So jadi kaitan dia apa dia? Tajuk yang berkaitan dengan apa? Inersia. Inersia, very good. Tajuk ni ada kaitan dengan inersia ni. Macam mana tahu kata inersia? Kita tengok dekat soalan atas ni. Ni dia ada sebut dah inersia. Sebab tu pelajar hampa kena baca daripada pernyataan atas. Okey, jadi inersia ni dia ada hubungan ataupun hubung kait dengan jisim. Jom kita tengok nota sikit nah. Okey, ni inersia sebab mungkin ada yang lupa lah. Inersia tu apa dia cikgu? Betul tak? Lupa kan? So kita tengok balik buku teks kita. Inersia, ini tajuk 3/4 nah. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan. Keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Jadi kita tengok contoh dia bagi kat sini keadaan asal objek duit shilling ni yang diletakkan di atas cardboard. Bila ditarik dengan laju, shilling tu akan jatuh ke dalam air. Ni keadaan inersia lah, dia nak mengekalkan kedudukan dia yang semula jadi. Ini pula bila seorang naik bas ke komuter ke kan. Jadi bila komuter tu break, dia akan terhumban ke depan. Bila komuter tu jalan, dia akan terhumban ke belakang tu. Kan? Macam kita naik motor pun samalah, bila kita break kita akan badan kita akan bergerak ke depan. Jadi apa hubungan jisim dia dengan inersia ni? Semakin besar sesuatu jisim objek tu, semakin besarlah inersia objek tersebut. Dia ada kaitan macam tu lah. Kalau jisim tu banyak, inersia dia pun banyak. Boleh tak? Faham tak? Faham. Cikgu harap faham lah nah. Dia ada kaitan antara jisim tu banyak, makin berat lori ataupun macam kereta dengan lori tadi, lori tu lagi berat kan. So inersia dia lagi besar lah berbanding kereta tadi. Itu kita boleh kaitkan dengan jawapan kita. Okay, kita tengok balik jawapan kita. Mana tadi? Okey, kat sini kita tengok balik jawapan kita yang ada lori tadi tu. Okey, terangkan mengapa lori tersebut mengambil masa yang lebih panjang untuk bergerak. Dia satu markah saja kat sini. Jadi jawapan kita tak perlu terlalu detail lah. Kita buat yang ada kaitan dengan inersia saja. Okey. Lori mempunyai jisim yang lebih apa? Lebih berat. Jisim yang lebih besar lah, kita sebut besar nah. Lori mempunyai jisim yang lebih besar menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Inersianya juga menyebabkan apa? Berat. Menyebabkan inersianya juga Allah tak syuk dia duduk kat atas line. Menyebabkan inersianya juga turut Besar. turut besar Meningkat. ataupun meningkat lah. Kita buat ayat tu bagi sedap sikit. Boleh tak macam ni? Boleh. Lori kita kaitkan jisim dia besar. Jadi inersianya juga lebih besar lah ataupun turut meningkat. Tu jawapan kita. Boleh tak? Boleh nak? Boleh. Cikgu harap ramai yang okey lah. Malam ni semua ada buat catatan tak? Ada buat catatan tak? Buat catatan lah. Nanti cikgu akan bagikan bahan Buat, tadi cikgu. tu. Hampa jangan lupa kontak cikgu. Cikgu bagi bahan dan rujukan tadi. Lepas tu hampa boleh buat ulang kaji balik lah kalau sebelum periksa SPM tu nah. Okey? Ramai lagi duduk masuk ni. Mungkin daripada hal apa tadi lambat. Okey, so kita akan sambung lagi dengan soalan yang seterusnya. Soalan ni cikgu tengok agak famous jugalah. Okey, soalan tingkatan 5, bab yang keempat, tajuk kadar tindak balas. Okey, Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan saiz marmar terhadap kadar tindak balas. Dan eksperimen ini diulang dengan menggantikan tetulan marmar. Okey, Lo ni, cuba kita tengok gambar rajah ni. Tengok gambar rajah ni.
Apa beza yang belah kiri dengan belah kanan ni? Cari PM dulu, Ustaz nah. Boleh tak cari PM dulu? Jenis marmar. Jenis PM tu maksud dia apa dah? PM. Manipulasi. Boleh ubah manipulasi. Manipulasi ni dia tak sama. Dia tak sama dari awal sampai habis. Apa dia? Jenis marmar. Ha ni kita tengok Acid dekat sini. hidroklorik. Jenis marmar. Mana dia? Kita tengok Saiz. dekat sini. Saiz. Apa dah Ketulan saiz? marmar. Saiz dia tak sama. Yang ni serbuk. Betul tak? Betul. Yang ni Ketulan. ketulan. So saiz dia satu besar, satu Kecil. kecil. Okey, yang ni adalah PM nah. Yang ni adalah PM. PM. Okey, kita nak ukur apa dalam eksperimen ni? Keadaan marmar. Tak nak ukur result dia. Keputusan eksperimen nak tengok apa? Kelas. Ada tindak balas. Ketan lah. Okey, dia ada dua jawapan. Yang ada tadi kawan kita Tidak sebut balas. kadar tidak balas. Yang ni kita nak ukur. Kalau yang ni kita tak nampak nah, kadar tidak balas ni PB juga tapi kita tak nampak apa dia. Kalau nak buat pemerhatian, kita tak boleh sebut PB kadar tidak balas lah kalau pemerhatian. So pemerhatian ni kita nak tengok apa dekat sini ni. Keadaan. Dalam ni ada apa dalam ni? Dalam ni ada apa ni? Ni biuret ni, biuret. Dalam biuret tu nanti bila berlaku tindak balas, dapat gas apa? Wak. Bukan wak, gas. Dapat gas apa? Gas, karbon, Dioksida. dioksida. Okay, so kita tengok dekat sini. Inilah kita punya PB kita. PB yang kedua lah. Maksudnya PB kita ada kadar tindak balas dengan isi padu gas. Okay, cikgu type kat sini isi padu gas. Yang ni pun adalah kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Alright. Tengok lagi gambar ni. Tak habis lagi. Apa pemboleh ubah dimalarkan? Maksudnya dia mesti sama daripada awal sampai habis eksperimen. Hidrolik cair. Air hidrolik. Bukan air, asid. Acid hidroklorik. Yes. Tapi dia kena tambah kat depan ni apa dia? Apa dia? Asid hidroklorik. Kepekatan. Kepekatan boleh. Lagi? Larutan. Isi padu. Isi padu. Okay, very good. Pandai Mbak no? Mbak pandai kan? Nabil. Ais. Okay. Kita ambil tadi apa dia? Isi padu asid. Hidroklorik. Kalau bubur asid hidroklorik saja betul tak? Betul. Salah. Betul tapi tak apa nak sedap lah. Bukan nak sedap, dia memang tak ada markah. Mampu. Memang tak ada markah kalau hampa tulis asid hidroklorik cair sahaja. Dia kena ada kat depan dia isi padu ataupun kepekatan. Mesti tulis. Okey? Okey, yang tu maksudnya hampa dah faham PM, PB dengan PD. Okey, seterusnya kita tengok pula di sini. Cikgu check lagi sekali ada lagi tu. Okey. Kita tengok dekat sini dia bagi jadual. Selalu cikgu ajak dah kalau jadual ni biasanya dalam sains biasanya kalau belah kiri tu PB. PM. PM. Selalunya. Tapi hak dalam ni kita boleh pakai PM tak? Tak boleh. Okey, yang ni kita ambil PB lah. Isi padu gas yang terkumpul. PM kita dah dapat di atas tu. Saiz ketulan, saiz marmar. Saiz marmar. Itu adalah PM kita. PM kita adalah, ya. Kenapa keadaan dia? Keadaan marmar. Ha. Keadaan marmar iaitu ketulan dengan serbuk kan? Ya. Boleh. Keadaan marmar, ketulan dengan serbuk. Biasa Boleh. cikgu nak bagi yang paling tepat lah. Paling tepat adalah saiz. Baik. Kalau cikgu takut Allah deny pula dah hak depa. Masuklah lah. Okey. Cikgu takut dalam skema nanti takut dia tak ada perkataan tu. Kalau tak ada rugi hampa tulis. So cikgu akan ajak yang paling tepat. Yang paling tepat dia adalah saiz marmar. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini. Nyatakan pemboleh ubah. Biasa dalam soalan bahagian A dia akan tanyalah
pemboleh ubah bergerak balas ataupun faktor yang diukur. Kadang-kadang dia tak tanya tau pemboleh ubah bergerak balas. Dia akan tanya nyatakan faktor yang diukur. Hampa mesti pening masa tu. Cikgu tak ajak pun apa ke benda tu faktor yang diukur. Kalau dia tanya faktor yang diukur, maksud dia pemboleh ubah bergerak balas lah. Okey. Yang satu lagi ni pemboleh ubah yang ditetapkan ni. Yang ni dia tanya apa? Malar. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, cikgu takut hampa macam confused. So cikgu letak dua-dua kat situ. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, faktor yang diukur, pemboleh ubah yang ditetapkan, iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Ada pemasuk lagi. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas kita tadi ada dua kan? Ada? Ya, Dua. Kadar tindak balas, lagi satu isi padu Isi gas. padu gas. Isi padu gas yang terkumpul. Bolehlah isi padu gas. Dua-dua jawapan tu betul. Dua-dua jawapan tu betul. Ya. Gas tu kena nama penuh tak? Gas karbon dioksida. Kau Tak gas perlu. saja. Tak perlu. Gas saja. Okay. Isi padu gas yang terkumpul ataupun isi padu gas sahaja. Kalau tak mau tulis nama karbon dioksida pun tak apa. Okay, boleh? Boleh. Alright, so kita akan tulis kat sini isi padu gas yang terkumpul. Pasal apa cikgu tulis yang terkumpul? Sebab cikgu tengok dekat sini. Dekat dalam jadual. Isi padu gas yang terkumpul. Okey, cukup yang tu. Pemboleh ubah yang ditetapkan, dimalarkan, kita ambil kita bincang tadilah. Iaitu isi padu asid hidroklorid cair. Kita type kat sini. Tulis kat sini. Isi padu gas pula dah. Asid hidroklorid cair. Okey, siap yang tu. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Hipotesis dia mesti kaitkan PM dengan apa? PB. PM dan PB mesti digabungkan baru jadi hipotesis. So kita tengok. Kita nak buat apa? Kita ada PM kita saiz marmar, PB kita isi padu gas. Okey, kita nak buat apa? Semakin boleh tak? Boleh. Okey. Bukan makar ya, bukan makar. Boleh. Tak boleh? Boleh. Bukan makar boleh tak? Jika makar macam macam mana ayat jika makar? Jika saiz marmar adalah Apa dia? Sat. Okey. Orang lain dah nak try tak? Bagi Nabil try. Dia nak try dia. Okey, Nabil nak try. Aku pun tengah fikir ni. Fikir. Hampa kelai lah hampa. Orang lain dah nak try tak? Majoriti siapa? Mana ni? Ada tak siapa-siapa nak try? Kita ada PM dengan PB, saiz marmar dengan isi padu gas. Okey, saiz daripada yang ni besar, yang ni kecil. Kalau besar, saiz marmar dia besar, dia punya isi padu gas ni sikit. Kalau saiz marmar ni kecil, isi padu gas dia banyak. Okey, so semakin besar saiz marmar. Berkurang. Ni kurang lah. Semakin berkurang saiz marmar, semakin bertambah Semakin bertambah isi padu gas yang terkumpul. Okey, yang tu jawapan dia nah. Kita tengok balik kat sini, kita tulis balik. Semakin bertambah saiz. Kita ambil PM dulu. Saiz marmar. Okey. Lepas tu baru kita ambil PB. Semakin bertambah saiz marmar pula dah. Berkurang kan, kita ambil yang kecil kan? Serbuk. Semakin berkurang saiz marmar, semakin bertambah isi padu gas yang terkumpul. Yang ni kita ambil PM dengan PB je balik. Tak ada masalah. Ambil yang tu, jangan duk ambil yang lain lah. Okey. Cikgu. Ya. Kalau semakin halus saiz marmar, semakin bertambah isi padu gas yang terkumpul. Boleh? Daripada semakin halus baik semakin kecil. Kecil lah. Lagi sedap sikit daripada halus tu. Okey. Alright.
So kita sambung lagi. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini? Faktor, dia tanya faktor yang mempengaruhi. Hampa kan bila hampa baca soalan, hampa tolong garis ataupun highlight. Hampa kena garis ataupun highlight. Baru hampa nampak soalan tu dia tanya apa. Ni dia tanya apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kita tengok nota yang cikgu nak tunjuk ke hampa. Okey, faktor dia ada kat sini. Ada berapa faktor ni? 5. Ada 5. Yang pertama faktor yang melibatkan suhu. Yang kedua? Kepekatan. Okey, kepekatan, saiz, mangkin, tekanan. So hak tadi tu dia apa faktor yang tadi tu? Faktor dia yang mana? Daripada 5 ni yang mana? Saya. Saiz lah kan? Saiz bahan tindak balas ataupun saiz marmar lah. Jawapan kita tadi tu. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni adalah saiz. Dia ambil pensel pula dah. Okey. Cikgu. Ya. Kalau macam yang tadi kan, yang hipotesis tadi, kalau kita semakin berkurang saiz mama, semakin meningkat kadar tindak balas, boleh tak? Boleh. Sebab Boleh tak? Lah cikgu pitek 22 PM pula dah kat sini. Boleh sebab memang PB kita ada 2. Betul tak? Awal-awal tadi kita bincang PB kita ada 2 kat atas ni. PB kita satu kadar tindak balas, satu lagi isi padu gas. So kalau kita tak mau tulis isi padu gas, kita tulis kadar tindak balas pun boleh juga. Nah? Macam kawan kita sebut tak sah betul lah. Semakin berkurang saiz mama, semakin bertambah kadar tindak balas ataupun semakin meningkat kadar tindak balas. Yang tu pun betul. Dua-dua jawapan tu diterima. Okey, barulah dia tanya soalan di gas apa yang terkumpul tadi kita bincang awal-awal tadi, gas? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Jangan duk buat pening lah. Gas tu gas karbon dioksida. Okey. Ada apa soalan nak tanya daripada yang tadi? Ada tak? Ini nota dia. Tak ada nah. Okey, ni nota dia nah. Suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Mangkin digunakan, mangkin ni adalah bahan untuk mempercepatkan tindak balas nah, mangkin. Bila bubuh mangkin, kadar tindak balas pun meningkat. Kepekatan, kalau lagi pekat bahan, kadar tindak balas pun lagi tinggi. Tekanan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Saiz bahan berkurang, kadar tindak balas meningkat. Kita ambil nombor 5 ni, saiz bahan tadi. Okey? Next, kita tengok soalan nombor 4. Yang ni tingkatan 5, bab yang ke-8 iaitu daya dan tekanan. Tajuk tingkatan 5 nah. Rajah 4.1 menunjukkan paras air dalam tube ventri yang melibatkan proses prinsip Bernoulli. Okey, siapa tahu prinsip Bernoulli kata apa? Bernoulli. Dia kata apa yang hampa faham? Apa kaitan tekanan, laju dengan tekanan? Bernoulli. Tekanan Halaju? tinggi, halaju rendah. Dia terbalik kan? Kalau Ya. tekanan tinggi, halaju rendah. Ataupun halaju rendah, tekanan tinggi. Halaju tinggi, tekanan rendah. Dia terbalik macam tu. Okay? So kita nak tengok soalannya. Okay, kalau kita tengok di sini, di tube ventri tube ventri dekat sini dia punya badan dia besar, sini kecil, sini besar balik. Dan kita tengok aras air dekat A, dekat B, dekat C. Okey, aras mana paling tinggi? Aras air mana paling tinggi? A. A. Okey, aras mana paling rendah? B. B, pandai. Itu pemerhatian. So kita nak jawab soalan pemerhatian lah. Nyatakan pemerhatian tentang ketinggian air dalam terus menegak tube ventri dalam rajah 4.1. Dia suruh kita tanda kat sini. Ketinggian paras air paling tinggi dengan paling rendah. Okey, paling tinggi tadi kita sebut A kat sini, paling rendah B. So yang itulah jawapan kita kat sini. Tulis kat sini A, sini paling rendah B.
Senang je, dapat 1 markah. Nyatakan inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 4A. Pasal apa dekat A ni paling tinggi? Pasal apa dekat B ni paling rendah? Ni ada kaitan apa kat sini? Pasal apa dekat A aras dia paling tinggi? Maksudnya kita pilih satu saja. 1 markah kan? Dia kata berdasarkan pemerhatian di part A, maksudnya pelajar-pelajar hampa boleh pilih nak ambil yang paling tinggi ataupun nak ambil yang paling rendah. Pilih satu saja untuk nak tulis inference dekat B ni. Faham tak? 1 markah je ni inference. Faham. Jadi jawapan hampa tu kalau hampa pilih tinggi, hampa cerita pasal apa aras air dekat A paling tinggi? Kerana apa? Pasal apa? Inference ni maksudnya kita kena bagi sebab. Inference kita kena bagi sebab. Ingat yang tu. Jadi kalau kita pilih A, pasal apa A jadi macam tu. Kalau pilih B, pasal apa B jadi macam tu. Okey, jom kita tengok nota. Cikgu suka bagi nota supaya hampa nampak dengan lebih jelas. Kalau tidak hampa pun lupa habis dah ni. Ni tube ventry nah. Ni tube ventry. Dalam buku teks ni, cikgu tunjuk yang dalam buku teks. Ada lagi hak baru masuk ni, Iman. Okey, cikgu tunjuk yang dalam buku teks. Ventry ni kalau ayak ni tak bergerak, dia tak mengalir ayak pula bendalih ya. Kalau bendalih ni tak bergerak, tekanan dia apa dia? Dia tunjuk yang dah bergerak ni. Okey, tekanan dia sama kalau dia tak bergerak. Tapi bila air ni bergerak, ataupun bendalih mula mengalir, laju bendalih di P2 lebih tinggi. Ni P2 ni laluan dia halus ni. Ni laluan dia halus. Kecil kan. So bila dia lalu kat sini, laju dia sangat tinggi. Maka bila laju tinggi, tekanan dia rendah. Tu prinsip Bernoulli. Laju tinggi, tekanan rendah. Kalau P1, laju dia rendah tapi tekanan dia tinggi. Sebab tu arah air dia meningkat, lebih tinggi. Hal ini dikenali sebagai kesan ventry. Apabila bendalih melalui kawasan sempit, laju bendalih akan meningkat. Tekanan tersebut berkurang. Hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Jom kita jawab soalan tadi. Sekejap. Salah kat sini. Soalan kita, nyatakan inference. Katalah kita pilih A. Aras air pada A. Kita sebutlah pada A lebih tinggi. Kalau kita tak sebut tak boleh sebab kita ada 2 pilihan. So kita sebut satu pilihan kita. Baru kita tulis kerana. Kerana apa tadi? Pasal apa aras air pada A lebih tinggi? Kerana? Laju rendah. Laju rendah menyebabkan tekanan air tinggi. Ya. Kerana lajunya yang rendah menyebabkan tekanan tinggi. Tekanan menjadi lebih tinggilah berbanding hal lain tu. Okey. Itu jawapan dia, inference dia. Kalau kita nak jawab B pun boleh juga. Aras air pada B lebih rendah kerana lajunya yang tinggi menyebabkan tekanan menjadi lebih rendah. Dia jadi terbalik. Boleh tak? Maksudnya dua-dua jawapan tu hampa boleh lah nak pilih A atau B. Tapi dia punya inference dia hampa kena twist lah. Inference tu terbalikkan. Ada soalan nak tanya yang tu? Boleh nak? Okay, next. Kita balik kepada soalan kita. Apakah faktor yang diubah? Boleh ubah apa ni? Faktor yang diubah, boleh ubah apa? Manipulasi. Dimanipulasi. Ataupun PM lah. PM kita kat sini apa dia? PM kita. Jenis tube venturi. Size. Bukan dia. Ventry, tube ventry memang sama je. Cair. Kat dalam tu apa yang tak sama kat dalam tu? Aras air. Aras air tu Isi adalah padu. pemboleh ubah bergerak balas. Okey, isi padu air tu pemboleh ubah dimalarkan. Isi padu air yang dimasukkan awal tu.
Kalau aras air tu pun boleh ubah bergerak balas. Size. Saiz apa? Size Size tube. Tube Venturi. Kat sini dia bagi yang paling tepat adalah halaju air. Halaju air. Dekat A halaju dia rendah. Dekat B ni halaju dia tinggi. Dekat sini dia nak jadi rendah balik. So benda ni tak sama. Okey, dia tak sama. Dia sederhana, dekat sini sederhana. So halaju air itulah yang dikatakan sebagai PM. Okey, halaju air tak sama. Okey, boleh? Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip apa? Bagi prinsip Bernoulli. Bernoulli. Okey. Mula-mula hampa gariskan dulu hak perkataan yang hujung apa yang dia nak tu. Dia nak apa? Dia nak prinsip Bernoulli. Okey. Lepas tu hampa pun tulislah prinsip Bernoulli ialah. Prinsip ulang balik. Ialah lepas tu dia bukan bahan, dia bukan proses. Dia adalah prinsip. So sebut balik prinsip. Prinsip Bernoulli ialah prinsip yang dia menunjukkan apa tadi? Paras air meningkat. Dia menunjukkan ataupun menyebabkan perbezaan aras air. Okey, yang menunjukkan atau menyebabkan perbezaan aras air apabila. Mesti ada perkataan apabila. Apabila apa? Apabila? Halaju tambah. Halaju bertambah kan. Macam mana apabila halaju yang berbeza. Ialah prinsip yang menyebabkan, prinsip Bernoulli ialah prinsip yang menyebabkan perbezaan aras air apabila halajunya berbeza. Halajunya yang berbeza. Halajunya yang berbeza. Okey. Boleh satu markah saja. Dia kena ada pemerhatian kat sini. Perbezaan aras air ni adalah satu pemerhatian. Halajunya yang berbeza ni adalah dia punya situasi. Situasi di mana halaju tak samalah pada bahagian tadi tu. Halaju dekat A macam ni, B macam ni, C macam ni. Okay, so dia tak sama ketiga-tiga tu. Okay, next. Ni situasi yang orang kata aplikasi lah. Aplikasi soalan yang E ni. Raja 4.2 menunjukkan satu situasi di stesen kereta api. Kalau ikutkan soalan ni dalam kita punya trial Kedah pun ada. Betul tak? Ada tak gambar kereta api apa dengan perempuan tu? Ada kan? Ada cikgu. Berdasarkan prinsip Bernoulli, jelaskan mengapa kita perlu berdiri di belakang garisan kuning semasa menunggu di stesen kereta api. Okey, berdasarkan gambar ni hampa kena kaitkan halaju dengan tekanan. Okey. Mana laju? Perempuan tu ke kereta api tu laju? Kereta api. Perempuan laju pelik. Pelik lah. Main mana? Okey, ni kereta api halaju tinggi, tekanan dia? Rendah. Rendah. Okey, perempuan ni pula dia tak bergerak, dia duduk tahun tu. So perempuan ni mempunyai halaju rendah. Ada terbalikan. Yes, very good. Tekanan tinggi. Okay, so kalau dia melepasi garisan kuning kat depan tu, apa akan jadi dekat dia? Dia terbang. Dia terbang. Mana boleh terbang? Tak kena sedut bawah kereta api tu. Ditarik lah, tertarik. Okay, kita akan sebut dia macam dia akan tertarik lah kalau dia berdiri di lepas garisan kuning tu. Sebab kat situ tekanan rendah. Okay, dan halaju dia tinggi. Jadi berdasarkan prinsip Bernoulli, jelas bukan mengapa kita perlu berdiri di belakang garisan kuning. Kenapa perlu berdiri di garisan belakang? Untuk mengelakkan daripada ditarik, tertarik ke arah apa? Api. Kereta api.
Landasan. Landasan kereta api. Okey. Dia tanya tu yang tu je lah. Dia tanya yang tu je. Jelaskan mengapa kita perlu berdiri di belakang garisan kuning untuk mengelakkan daripada tertarik ke arah landasan kereta api. Okey. Kemudian yang ni cikgu tak mau bincang lagi, cikgu nak tepi dekat bahagian, okey, sambil tu kita tengok tajuk dulu nah. Yang ni bahagian B. Bahagian B ni dia adalah lebih kepada faktor, maksudnya hampa kena jawab soalan berdasarkan apa yang diberikan. Soalan nombor 5 ni bab 7 tingkatan 4, koordinasi badan. Ni negeri Melaka nah, yang cikgu tunjuk sekarang ni adalah soalan percubaan daripada negeri Melaka. Okey. Yang soalan nombor 6 ni adalah tajuk tingkatan 4, bab 8, unsur dan bahan. Soalan nombor 7, bab tingkatan 4 lagi. Tajuk tingkatan 4, bab yang ke-12 iaitu tenaga nuklear. Hampa belajar dah semua ni tahun lepas. Okey. Soalan 8, ni tingkatan 5, bab yang ke-5 iaitu sebatan karbon tentang buah kelapa sawit nah. Tajuk yang soalan 9 bab yang ke-6 tingkatan 5 tajuk elektrokimia, ada elektrolisis, penyaduran kunci ni. Lepas tu dia ada reka cipta. Soalan nombor 10 tajuk tingkatan 5 bab yang ketiga iaitu kelestarian alam sekitar. Ini tajuk kelestarian alam sekitar tentang karbon dioksida. Ni dia bagi bahan, buatlah reka lah dalam gambar. Dalam kotak ni lukislah, hampa nak lukis gambar apa. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 11 nah. Soalan nombor 11 adalah soalan mengeksperimen. Okey, iaitu tajuk tingkatan 5 bab yang kedua, nutrisi dan teknologi makanan. Ini lebih kepada tumbuhan lah. Okay, tajuk ni selalulah kita buat kalau ikut tu. Selalu sangat dah duk buat. Ada orang respon apa kat sini? Supaya tidak ditarik malaikat, amboi-amboi Nabil. Amboi Nabil. Dia buat kelala Nabil. Nabil Tapi dia kalau nak tu kena. dapat markah penuh. Pandai lah. Okey. Alia mendapati pokok bunga A dan B yang ditanam di halaman rumahnya menunjukkan kadar pertumbuhan yang berbeza. Situasi ini menunjukkan bahawa kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Lepas tu, hak mana kurang nutrien? A ke B? B. B kan? Kata abang kurang nutrien apa? Betul? Betul. Kurang nutrien. Hak ni nutrien dia mencukupi tak? Adalah A ni. Cukup. Cukup. Okey, jadi kita nak buat ayat pernyataan masalah ni. Pernyataan masalah. Apa pernyataan masalah kita? Sebelum tu cikgu akan tengok kita punya borang lah dulu. Borang, mana borang kita? Ada tak borang? Jawapan nombor 11. Jawapan mana? Sat. Nombor 11 tapak kosong. Okey, cikgu ambil tapak kosong. Okay. Kita nak jawab soalan. Okey, tapak kita macam biasa cikgu selalu abang kat hampa tulis secara sistematik untuk memudahkan apa? Nak memudahkan siapa? Pemeriksa cikgu. Ya, pemeriksa nak cari jawapan senang lah kalau hampa buat secara sistematik. Okey, jadi kat sini yang pertama pernyataan masalah, hipotesis, tujuan. So kita nak tengok soalan kita tadi tu. Dia kata yang pertama nyatakan satu pernyataan masalah. Apa masalah di sini? Kita ambil balik dekat pernyataan dalam kotak ni. Mesti mula dengan perkataan apa? Pernyataan masalah. Adakah? Okey. Adakah kekurangan nutrien merencatkan pertumbuhan-tumbuhan? Yes, very good. Itu jawapan dia. Kita akan ambil adakah. Dia mesti mula dengan perkataan pertanyaan. Kita nak tanya. Adakah kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan? Pertumbuhan apa tadi? Pertumbuhan-tumbuhan. Itu dia jawapan kita. Kita tulis balik dekat sini. Lebih mudah kita nak
Tulis jawapan. Okey. Okey, tag kat situ. Adakah kekurangan nutrien akan merencatkan? Perkataan tu ambil daripada mana? Pernyataan tu. Yes, pernyataan tadi. Merencatkan pertumbuhan. Okey. Bubuh tanda soal. Sebab dia pertanyaan kena bubuh tanda soal. Okey, kemudian dia minta hipotesis pula. Hipotesis pula macam mana? Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Nak buat macam mana? Pernyataan, cikgu. Pernyataan pun boleh, nak buat jika maka pun boleh. Okey, kalau pernyataan macam mana? Ambil balik ni boleh tak? Kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Ada PM, ada BB. Okey, tak ada masalah. Boleh je ambil yang tu. Maksudnya kalau kita boleh ambil daripada pernyataan, ambil je terus daripada pernyataan. Boleh faham tak? Boleh. Kalau tak boleh, hampa buatlah jika maka. Jika tumbuhan kekurangan nutrien, maka ia akan merencatkan pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Boleh tak macam tu? Boleh. Good. Maksudnya ada PM, ada Ada PB. Ada PM dan ada PB. Tu yang penting. Okey, jom kita tengok. Tadi cikgu tak. Okey, kita ambil yang paling mudah tadi. Kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan-tumbuhan. Ambil balik saja hak tu senang. Okey, tulis kat sini. Kekurangan nutrien akan merencatkan tumbuhan. Selesai. Dapat lagi satu markah. Atas satu markah, bawah satu markah. Okey, tujuan mesti mula dengan perkataan apa? Untuk mengkaji. Jadi sebelum kita nak buat untuk mengkaji tu, kita kena baca dulu apa bahan yang dia bagi dekat kita. Okey, kita tengok bahan apa yang dia bagi untuk kita nak buat eksperimen tu, untuk merancang eksperimen. Okey, kita tengok kat sini. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan apa yang diberikan di sini. Dia bagi larutan kultur NOP. Apa maksud larutan kultur NOP? Siapa tahu? Larutan yang ada semua nutrien, cikgu. Ya, dia ada semua nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Dia ada nitrogen, dia ada fosforus. Dia soalan ni. Ahmad Zidik tanya, cikgu pernyataan masalah untuk bahagian A kena buat ayat tanya juga ke? Ya, dia kena memang pernyataan tu dalam bentuk soalan. Adakah? Bagaimanakah? Yang tu. Okey, Ahmad Zidik okey no? Lepas tu mesti ada tanda soal di ujung dia. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Dia bagi larutan kultur NOP. Kemudian larutan kultur tanpa nitrogen. Maksudnya satu larutan yang lengkap, satu lagi tak ada nitrogen. Anak benih jagung, kena ada berapa anak benih jagung? 2, cikgu. 2, sebab kita nak guna 2 bekas kan. Kemudian dia bagi kapas, kertas hitam dan juga tabung uji. Tabung uji pun kena ada 2 juga. Okey, sebelum kita jawab tujuan eksperimen, kita kena tahu dulu PM dengan PB dia sebab nak masukkan dalam tujuan tu. PM dia apa dia? Kehadiran larutan. nitrogen, cikgu. Satu, Jenis larutan. jenis larutan kultur ataupun kehadiran Nitrogen. Satu ada nitrogen, satu lagi tak ada nitrogen. Macam tu. Nampak tak? Okey. So kita akan tulis dekat situ PM dia. PM, mana dia PM? PM dia adalah kehadiran nitrogen. Kita nak tengok apa bergerak balas. Kita nak tengok apa nanti? Ketinggian. Ketinggian anak benih pun boleh kan? Daun. Bilingan daun, anak benih saiz daun pun boleh juga. Semua boleh. Tak ada masalah sebab kita nak tengok dia punya pertumbuhan. Kalau nak tulis pertumbuhan. Kalau keadaan umum sangat cikgu. Umum sangat keadaan tu. Lebih baik tulis berpertumbuhan.
Ni pun okey. Pertumbuhan anak benih. Kalau lain pada tu saiz daun, bilangan daun pun boleh juga. Okey. Dimalarkan, apa yang mesti sama? Dalam eksperimen tu apa Saiz yang mesti anak sama? jagung. Anak Saiz jagung. awal anak jagung. Saiz awal. Jenis anak benih. Jenis anak benih lagi tepat. Okey, kita ambil yang paling tepat lah. Jenis anak benih. Ataupun isi padu larutan kultur pun boleh juga. Larutan kultur. Larutan nutrien tadi tu. Isi padu larutan nutrien. Okey, yang ni kita dah ada kehadiran nitrogen pertumbuhan anak benih. So tujuan dia untuk mengkaji hubungan di antara ambil PM dengan PB. Di antara kehadiran nitrogen dan pertumbuhan anak benih. Bagi sedap sikit, terhadap lah, sedap sikit. Boleh? Terhadap pertumbuhan anak benih. Pertumbuhan anak benih. Okey tak? Okey, Alright, cantik. Untuk mengkaji hubungan di antara, kita ambil kehadiran nitrogen dekat sini ni. PB. Dengan PB. PM dengan PB. Gabung dua-dua. Okey, selesai yang tu. Kalau ni kita nak lukis dulu. Nak lukis apa mula-mula? Dia dah bagi dah tadi. Tabu uji. Anak benih. Larutan kultur. Lepas tu ada kapas dalam tu. Kan? So cikgu nak tunjuk gambar. Mana dia gambar dia? Rujukan. Ni gambar tadi tapi. Ni dia. Nampak gambar ni? Ada anak benih jagung. Okey, lah ni cikgu try kopi tengok. Boleh tak? Tak boleh kopi Tak apalah, hampa faham tak gambar ni? Faham tak gambar ni? Faham, ya. Faham. Nantilah cikgu crop lah. Cikgu crop boleh letak dekat situ. Try crop tu. Slow sikit pasal apa tak tahu. Tadi laju je. Okey, kita try tengok letak tapak yang kosong ni. Tak ada paste pun. Kena insert lah cikgu rasa. Tak apalah. Okey, prosedur dia mula-mula hampa lukis gambar tadi tu dekat sini. Lepas tu hampa pun type lah dia punya, tulislah dia punya prosedur langkah dia. Yang pertama nak buat apa? Yang pertama, masukkan apa dulu? Larutan tu. Apa dia benih? Larutan dulu boleh? Larutan kultur lengkap dalam tabung uji Tabung uji. Larutan kultur NOP dalam tabung uji A, manakala larutan kultur tanpa nitrogen dalam tabung uji B. Kita buat macam tu. Boleh tak? Boleh. Masukkan larutan kultur NOP. Nama dia NOP. Dalam tabung uji A, manakala larutan kultur tanpa apa tadi? Nitrogen kan? Dalam tabung uji apa? B. Titik. Lepas tu tulis pula nombor 2. Lepas dah masukkan larutan, nak masukkan apa pula? Masukkan anak benih. Anak benih tadi dia panggil anak benih apa? Anak benih jagung. Okey, anak benih jagung. Masukkan anak benih jagung ke dalam kedua-dua tabung uji. Lepas tu nombor 3. Dia bagi apa lagi? Hampa ingat tak ni? Dia bagi apa? Dia bagi apa ni? Kertas? Bagi hitam. Hitam dengan Kapas. Okey, gambar dia jadi macam ni. Ni kertas hitam dia balut. Lepas tu kapas ni kat sini dekat tumbuhan ni, dekat batang tumbuhan. Okey.
Okey, kalau macam tu hampa tulis je lah kat situ balut kedua-dua tabung uji dengan kertas hitam. 2 tabung uji dengan kertas hitam. Lepas tu tak sebut pun tak apa dah. Okey. Lepas tu biarkan selama, kena biar lah nah. Biarkan selama berapa hari nak letak? Berapa hari? 3. 3 macam cepat sangat tak? 5 hari okey tak 5 hari? Seminggu lah. Seminggu. Biarkan selama 1 minggu, 7 hari. Seminggu lah. Oh, ada duduk dekat tu dah. Biarkan selama seminggu, lepas tu dah biar dah. Nombor 5. Perhatikan apa? Nak perhatikan? Perhatikan Sebut balik PB dia. Perhatikan pertumbuhan anak benih jagung tersebut. Lepas tu kalau nak tulis catatkan dalam jadual ke apa, tak ada masalah, boleh tulis, tapi yang tu tak ada markah pula. Cuma dia nak bagi cantik lah prosedur kita. Okey? Okey, dapat dah yang tu untuk kita punya prosedur. Prosedur ni 4 markah je tau. Prosedur ni 4 markah je. Okey, yang seterusnya penjadualan data, kita ambil balik PM kita, letak kat sini. Kehadiran nitrogen. Satu ada, satu lagi tiada. Betul tak? Betul. Satu ada, satu lagi tiada. Kalau kita nak tulis jenis larutan kultur, yang bawah ni dia kena tulis larutan kultur nok, satu lagi larutan kultur tanpa nitrogen pun boleh juga. Okey, yang belah ni PB kita tulis pertumbuhan anak benih jagung. Apa rasa senang tak soalan ni? Dah dapat full mark? Rasa senang tak? Senang kan? Senang tapi waktu exam tu ketang. Siapa suruh getang? Okey, markah dia kat sini 1. Sini 1. Sini 1. Dah 3 dah. Dekat pemboleh ubah ni dia ada 2 sajalah markah dia. Okey, 2 saja. Tapi kita tulis semua 3 senang. Bagi kita faham nak tulis hipotesis ke apa nanti tujuan tu. Kemudian kat sini ada 4 walaupun kita jawab 5 ataupun 6 pun kita jawab, tapi markah dia cuma ada 4 saja. Dan kat sini 1. So jumlah dia semua adalah 10/10 markah. Dapat tak? Dapat. Dapat. Alan senyap je. Semua masih okey ke? Dapat cikgu. Okey. Semua masih bersama cikgu ke? Ada ni cikgu. Aduh. Cikgu harap apa yang kita belajar malam ni dapatlah manfaat lah. Apa yang kita bincang malam ni, kemungkinan manalah tahu kok hampa nasib baik masuk dalam periksa SPM pula ke kan. Ataupun mungkin dia kona sikit saja, dia twist sikit. Pastikan hampa dapat jawab lah. Okey, kita sambung lagi. Amin. Okey, kita sambung sikit lagi soalan 12. Boleh tak? Boleh nak? Soalan 12, tajuk tingkatan 4, bab yang keempat, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, 12A. Yang ni memang faktor dah ni. Menyatakan 3 tujuan konsep teknologi hijau. 3 tujuan konsep teknologi hijau. Okey, so tengok nota buku teks yang cikgu dah sediakan untuk hampa. Ini konsep teknologi hijau. Ini dia punya tujuan. Kenapa perlu ada teknologi hijau? Okey. Tujuan dia yang pertama nak mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua mengurangkan pengeluaran karbon. Yang ketiga meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Yang keempat menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. So yang ni cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4. Okey, jawapan dia ada dalam buku teks tingkatan 4. Kalau kata hampa nak, cikgu akan bagi sekali lah nanti. Tak ada masalah. Nanti hampa mesej kat cikgu akan bagi. Okey, so jawapan nak cikgu. Boleh nanti cikgu bagi. Tapi hampa kena mesej cikgu dulu nah. WhatsApp cikgu. So jawapan dia yang ni lah. Yang 4 ni. Kalau dalam soalan tadi dia minta 3 kan. Katakan 3 tujuan. Hampa 3 markah.
So tadi jawapan kita ada 4. Nak tulis 3 boleh, nak tulis 4 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia hanya 3 markah. B. Nyatakan 3 aktiviti yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Apakah 3 aktiviti yang mendatangkan isu? 3 markah. 3 aktiviti, 3 markah. Isu ni maksud dia yang mendatangkan masalah lah. Maksud isu ni memang masalah lah nah. Jadi kita tengok nota juga, cikgu akan bagi nota juga yang ni. Dalam buku teks juga, ni adalah buku teks tingkatan 4. Macam pernah tengok kan? Pernah tengok tak? Pernah. Okay. So isu dia, yang pertama kita tengok dalam buku teks ni, yang pertama adalah penerokaan hutan yang berleluasa. Jawapan dia, penerokaan hutan yang berleluasa. Cukup, 1 markah. Yang kedua, pembakaran terbuka. Yang tu pun dapat lagi 1 markah. Kalau nak lagi cantik, pembakaran terbuka oleh para petani ataupun pembakaran terbuka apalah untuk perladangan ke apa ke, kalau dapat lagi 1 markah. Kemudian pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah. Yang ni pun markah juga ni, markah yang ketiga. So inilah isu dia. Kalau dalam buku teks kita ada lagi ni, penggunaan racun serangga dan baja kimia. Yang ni juga adalah isu dalam bidang pertanian. Dalam buku teks kita ada 4 isu lah. Tapi dalam soalan ni dia minta 3 saja. 3 aktiviti. Yang tadi itulah yang cikgu sebut tadi dekat bahagian rujukan ni. Pembakaran terbuka, penggunaan racun serangga, penerokaan hutan, pembukaan tanah kan, pokok-pokok balak ditebang ni. Ini isu dia. Hampa tulis yang tu lah jawapannya. Okey, untuk soalan C, yang ni kita tak pakai nah. Kita tak pakai sebab dia soalan bentuk masalah ni dah tak ada dah. Jadi tak perlulah. Okey, soalan nombor 13, tingkatan 4, bab yang ke-10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dia bagi satu pernyataan di sini. Perubatan tradisional merupakan kaedah rawatan yang masih digemari oleh sebahagian rakyat dalam merawat masalah kesihatan. Walaupun pihak kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan perubatan moden di hospital dan klinik. Nyatakan 2 ciri yang terdapat dalam perubatan tradisional. Dia minta 2 ciri. Apakah ciri-ciri perubatan tradisional? Markah dia 2 sahaja. So kita tengok. Ya. Apa dia? Kos murah boleh cikgu? Tak dengar Afif sekali lagi. Kos dia murah. Tradisional kosnya lebih murah, betul? Betul? Kosnya lebih murah. Lepas tu apa lagi? Siapa lagi ada idea? Menggunakan bahan semula jadi. Menggunakan bahan semula haiwan. jadi, ya, tumbuhan herba dan sebagainya, betul tak? Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada dah. Orang lain tak ada dah. Nabil nak jawab tadi tu. Tak ada. Benda tak boleh nak fikir apa lah. Siapa Nabil tak boleh fikir? Ya. Ngantuk you. Tak kena ketua. Awal lagi, nak mengantuk pun awal lagi. Relax Cikgu. Ya. Ciri-ciri itu dia sama macam kebaikan ke cikgu? Ya, dia lebih kurang macam kebaikan lah. Apa yang bagusnya tentang perubatan tradisional. Jom kita tengok sama-sama. Ni dia. Dalam buku teks ni, cikgu ambil buku teks tingkatan 4. Okey, ciri-ciri perubatan tradisional. Yang pertama tadi kawan kita dah sebut, kosnya murah. Kos rawatan yang rendah. Okey, lepas tu tadi kawan kita pun ada sebut, menggunakan bahan semula jadi. Okey, ni dia punya keberkesanan dia perlahan memakan masa. Ni dia nak kata bagus tak jugalah kan. Dia ambil masa yang lama lah. Okey, yang ni diwarisi turun-temurun. Pembuktian keberkesanan secara pengalaman sahaja. Ini ciri-ciri dia. So tadi soalan tu minta 3 ciri. 3 pula. 2 ciri. Kita bubuhlah. Tadi kosnya yang lebih rendah, menggunakan bahan semula jadi, diwarisi turun-temurun. Boleh juga yang tu. Boleh tak? Boleh. Okey, soalan B. Nyatakan kesan jika pesakit kronik ni, pesakit kronik.
Orang hak teruk sangat dah ni. Mengabaikan kaedah perubatan moden. Apa kesan dia? 2 markah maksudnya 2 kesan. Membawa maut. Teruk lah. Membawa maut. Membawa Okey. maut je tu. Apa memang fikir hak maut je, kira mati je. Oh, pikir mati. Awal tak ada dah. Terus Mati tu pasti tu. Ampun ni. Okey, contoh dia macam ni. Kita tengok ciri-ciri perubatan moden lah nah. Kesan pengabaian perubatan moden, yang pertama rawatan tu akan lebih lambat lah. Rawatan untuk merawat tu lebih lama. Contoh dia macam ni lah. Contoh dia macam ni. Cikgu nak buat contoh macam mana penyakit kronik. Pesakit kronik yang kecil manis lah. Contoh penyakit kronik kecil manis. Kecil manis, kalau dia makan ubat ataupun dia ambil hormon kan, dia cepat baik kan. Maksudnya dia boleh mengatasi masalah kesihatan dia kan. Dia boleh mengatasi lah. Tapi dia tak mau ambil hormon insulin dan sebagainya. Dia pergi nak amalkan makan daun-daun herba sahaja. Jadi kesan dia kepada penyakit dia akan lebih teruk lah kan. Dan juga kalau dia ambil yang herba-herba tu saja, dia tak ada keberkesanan tu kurang. Faham tak? Keberkesanan rawatan tu kurang. Dia punya penyakit tu apa dia? Makin bertambah apa. Makin teruk lah ataupun dia lambat sihat. Makin teruk lah. Dia lambat sihat. Okey, dia lambat sihat. Kita tengok dekat sini. Ini complementary. Okey, dia akan jadi lambat sihat lah, cerita dia lambat sihat. Lepas tu tadi kita apa lagi, penyakit dia akan jadi lebih teruk lah. Okey. Kemudian kita tengok soalan C. Dia buat apa pula dah ni? Massage. Rawatan. Refleksologi tu. Rawatan tu. Urutan. Rawatan complementary. Okay. Iaitu rawatan yang selain daripada rawatan moden dan tradisional. So sebelum tu kita nak tahu complementary ni dia macam mana? Rawatan yang melibatkan sentuhan. Ni kepelbagaian kaedah daripada bentuk budaya zaman berzaman. Iaitu dia ada produk semula jadi, semak dan juga. Contoh dia macam ni. Tengok ni. Apa dia yang pertama ni? Akupuntur ataupun akupuncture. Okey, dia cucuk jarum ni. Okey. Kemudian yang ni chiropraktik. Chiropraktik ni dia macam membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Ni hanya orang yang mahir saja boleh buat. Okey. Berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Kemudian ada urutan tradisional. Yang ni yang biasalah. Okay, Thailand banyak macam biasa aja dok pi. Bodoh Nabi ni. Nabil. Okey, jadi kita tengok dekat sini, bincangkan mengapa kaedah rawatan komplementari menjadi pilihan. Kenapa dia menjadi pilihan? Kebanyakan pengamal perubatan dan pesakit. Okey, 4 markah maksudnya kena bagi 4 poin. Dia tanya wajar tak? Tak ada kan? Tak ada. Bincang mengapa? Tak ada wajar pun. Okey, so jawapan kita yang pertama, dia tidak melibatkan pembedahan. Tengok kat sini. Mana dia? Atas ni. Tidak melibatkan pembedahan. Nampak tak? Yang ni. Nampak. Yang kedua, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan suntikan. Ubatan. Terapeutik. Dan tidak menggunakan bahan kimia tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian lagi mengambil kira. Ada alkohol tu tak ambil lah. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan juga tradisional. So 4 lah, kita boleh ambil 4. Sini 1, sini 2, bawah ni 3, lepas tu 4. 4 markah. Yang ni hampa tengok balik dekat buku teks tingkatan 4. Boleh buka yang digital punya buku teks digital.
Okey, soalan yang seterusnya. Terdapat lambakan pelbagai produk kesihatan dalam pasaran pada masa sekarang disebabkan permintaan yang tinggi daripada masyarakat. Pada pendapat anda, wajar ke? Kena jawab dulu. Wajar ke tak wajar seseorang itu mengamalkan Wajar. produk kesihatan? Wajar ke tak wajar? Tak Tak wajar. wajar. Tak wajar. Dia ikut pada kita lah. Nah, jawapan ni ada dua pilihan. Maksudnya kalau dia tanya soalan tu wajar atau tak wajar, pelajar-pelajar hampa boleh jawab dua-dua lah. Maksudnya hampa pilih wajar pun betul, hampa pilih tak wajar pun betul juga. Dia Kalau kena pilih buat wajar, ayat sendiri ke apa tu? ayat sendirilah. Kena buat ayat sendirilah. Wajar pasal apa, tak wajar pasal apa. Okey, contoh dia kita tengok balik yang tadi. Mana dia? Kalau wajar, dia 4 markah kan? Wajar Ya. ni, kalau hampa tulis wajar atau tak wajar tu dapat 1 dah. 1 markah dah. So alasan tu kena ada 3. Alasan kena ada 3 poin. Okey, jom kita tengok alasan apa kita nak bagi. Ni ada dalam buku teks. Penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey. Dia ambil yang pertama untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Ni 1 poin lah ni. Boleh dah bagi poin ni. Memulihkan penyakit, mengekalkan kesihatan. Okey, poin yang kedua, menjamin tumbesaran yang normal. Okey, meningkatkan daya pencegahan penyakit. Pun boleh juga. Meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Kemudian yang bawah ni pun poin dia juga ni, menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Sebab kita, ya. Jadi kalau wajar kita bubuh yang ni lah. Jawapan kita kalau wajar. Kalau tak wajar, kita kena fikir bahan apa, poin apa yang kita nak bagi kalau tak wajar. Contoh dia apa dia? Kalau kita tak maulah suplemen ni. Kalau kita tak mau suplemen, apa poin yang kita boleh bagi? Agak-agaknya poin apa? Boleh tak kita kaitkan dengan harganya yang mahal? Boleh tak? Betul cikgu. Boleh dikatakan kan? tu. Tidak wajar. Lepas tu kita buat nombor 1 kerana harganya yang mahal. Okey, yang kedua, apa dia lagi yang kita... Dia ada nutrien yang tak diperlukan oleh badan cikgu. Nutrien. Okey, terdapat suplemen yang tidak sesuai digunakan untuk badan kita. Okey, faham? Okey, yang ketiga, satu lagi. Ada yang boleh membahayakan Boleh membahayakan kesihatan. Okey, ada suplemen yang boleh membahayakan kesihatan seseorang. Mungkin tak sesuai dengan badan tu, jadi dia jadi bahaya baliklah. Jadi benda-benda macam ni ada juga yang dia beli suplemen yang tak ada apa orang kata KKM punya pengesahan, kelulusan daripada KKM. Jadi dia boleh menyebabkan rosak buah pinggang, menyebabkan kanser. MC. Kan? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So, kalau nak bahan cikgu, sekali lagi cikgu boleh bagi bahan lah. Apa pun hampa kena WhatsApp dalam ke cikgu. Grup. Kalau kelas cikgu tak apa. Untuk kelas mata cikgu. cikgu. Macam mana Hafiz?